السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada jemaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kembali dalam menyebutkan kisah-kisah para Nabi. Dan kita pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan kisah Nabi Saleh. Dan kita berhenti pada mengisahkan yang kaum baginda ini meminta untuk baginda membuktikan bahawasanya baginda ini adalah seorang Nabi. Tapi kita telah menyebutkan kaum baginda ini, mereka tahu bahawasanya yakni mereka memang beranggapan Nabi Saleh ini bukan seorang Nabi. Maka tujuan mereka meminta supaya ditunjukkan kepada mereka mukjizat itu bukan supaya mereka beriman. Bahkan mereka ini berniat untuk memalukan Nabi Saleh. Dan mereka yakin bahawasanya Nabi Saleh tidak mampu untuk memenuhi apa yang mereka minta. Maka untuk membuktikan kenabian Nabi Saleh, maka Nabi Saleh telah menunaikan solat dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada baginda dan memenuhi apa yang baginda hajati, iaitu untuk membuktikan baginda ini betul-betul utusan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa baginda. Tapi walaupun sedemikian, sebahagian mereka sahaja yang beriman apabila mereka ini melihat mukjizat yang agung tersebut, yakni mukjizat Nabi Saleh mengeluarkan unta betina bersama dengan anaknya daripada sebongkah batu itu. Maka sebahagian kecil sahaja yang beriman, dan kebanyakan kaum Samud ini mereka tetap membangkang dan tidak beriman kepada Nabi Saleh. Dan setelah unta betina dan anaknya ini keluar daripada sebongkah batu ini, maka Nabi Saleh telah memerintahkan kaum Samud ini supaya membiarkan unta tersebut, jangan mengganggu unta tersebut. Dan juga Nabi Saleh mengingatkan mereka sekiranya mereka ini mengganggu unta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab yang pedih. Tetapi pada awalnya mereka ini membiarkan unta tersebut makan dan minum, sehinggalah adanya sekelompok daripada mereka ini bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Bahkan mereka sampai kepada satu keadaan juga ingin membunuh Nabi Saleh. Maka mereka ini telah membunuh unta Nabi Saleh. Adapun anak unta ini melarikan diri ke atas gunung, lalu ia menghilang dan ia masuk ke dalam sebongkah batu dan ia hilang. Dan setelah itu mereka ini bersepakat pula untuk membunuh Nabi Saleh dan ahli keluarganya. Tapi Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini
telah menimpakan kepada mereka ini batu yang membinasakan mereka, lalu mereka mati. Dan setelah kematian beberapa kelompok yang cuba untuk membunuh Nabi Saleh dan membunuh unta Nabi Saleh tadi, setelah mereka mati ini, maka baginda memberi peringatan kepada kaumnya, lihatlah kepada mereka yang dibinasakan oleh Allah, wahai kaumku, azab akan datang kepada kalian jika kalian tidak beriman kepada Allah. Maka dikatakan setelah 3 hari baginda berkata sedemikian, tapi mereka ini masih bersenang-senang. Maka setelah mereka ini bersenang-senang dalam 3 hari, maka tiba-tiba pada hari pertama, yakni hari Jumaat, wajah mereka kekuningan. Kemudian pada hari kedua, tadi hari Khamis, kemudian hari kedua adalah hari Jumaat, wajah mereka ini kemerahan. Dan pada hari ketiga, iaitu hari Sabtu ini, maka wajah mereka menghitam. Dan pada hari keempat, iaitu hari Ahad, maka ketika matahari ini terbit tanpa terjadi apa pun, maka mereka menyangka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Tiba-tiba mereka mendapati malaikat Jibril turun di atas kota dan menutupi cahaya matahari. Yakni hari keempat ni mereka merasakan Allah Ta'ala merahmati mereka. Maka mereka keluar daripada tempat persembunyian mereka. Apabila mereka keluar, mereka mendapati malaikat Jibril turun di atas kota dan menutupi cahaya matahari. Dan apabila mereka melihat perkara tersebut, maka mereka lari dan masuk ke tempat persembunyiannya, persembunyian mereka lah. Lalu Jibril ini berteriak bagaikan suara petir. Suara petir ni orang kata apa? Menggelegar. Dia punya istilah menggelegar lah, macam tu kan. Kau panggil istilah apa? Menggelegar lebih kurang, menggegar lebih kurang menggegar tu. Sehingga kan mereka ini mati dan terjadi gempa, sehingga kan rumah mereka ini menguburkan mereka kerana mereka masuk ke tempat persembunyian, yakni tempat mereka rumah lah. Maka akhirnya gempa itu menyebabkan rumah mereka menguburkan mereka. Ini dalam surah Al-A'raf ayat ke-78 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Lalu gempa ini menimpa mereka dan mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Dan setelah mereka ini mati kesemuanya, maka Nabi Saleh ini berkata kepada mereka yang telah mati, seperti mana yang terdapat dalam Al-Quran, فَتَوَلَّى أَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Maka Nabi Saleh ini pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepada kamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Maknanya di sini Nabi Saleh ini berkata, maknanya aku telah berusaha semaksimum yang mungkin untuk menyampaikan ataupun semaksimum mungkin menyeru kalian supaya beriman dan meninggalkan penyembahan selain Allah. Tetapi kalian mengabaikan nasihat dan dakwah yang telah aku lakukan kepada kalian, kerana kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Setelah itu Nabi Saleh ini berpindah ke Syam, kemudian singgah di Palestin dan berpindah ke Makkah. Kemudian baginda tinggal di Makkah sehinggalah baginda wafat. Dan Nabi Saleh ini dikatakan berdakwah kepada kaum Samud ini selama 20 tahun.
dan wafat pada usia 58 tahun di Makkah. Maka ini sedikitlah tentang Nabi Saleh yang kelima. Dan yang keenam adalah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ni dia banyak, kita akan sebutkan. Nasab Nabi Ibrahim ini adalah bin Tarikh, atau dikenali dengan Azar, itu Azar. Dan dia ini anak kepada Nakhur bin Saru ibn Arhub ibn Falaq ibn Ghabir ibn Shalikh ibn Qaynan ibn Arfakhshad ibn San ibn Nuh. Maknanya Nabi Ibrahim ini nasab baginda akan sampai kepada anak Nabi Nuh. Kan kita telah menyebutkan dalam kisah bahtera Nabi Nuh ini, maka Nabi Nuh ada 4 orang anak kan. Seorang yang kafir, ada pun 3, Yafil, Ham dan Sam. Maka zuriat, yakni keturunan-keturunan manusia ini tak lain, tak dapat tidak, mesti akan melalui 3 daripada anak-anak Nabi Nuh tadi. Ada pun Nabi Ibrahim, nasabnya sampai kepada anak baginda Nuh itu, kepada iaitu anaknya Sam, yakni anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Okey, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkur fil kitab Ibrahim", dan sebutlah kisah Nabi Ibrahim, yakni sebutlah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, "Innahu kana siddiqan nabiyya", dan dia adalah seorang siddiq dan seorang nabi. Dan Nabi Ibrahim ini dia mendapat kunyah ni kita kata gelaran lah, Abu Dhifan. Abu Dhifan ini maknanya baginda ini seorang yang banyak menerima tetamu dan baginda memuliakan tetamu. Maka baginda mendapat gelaran Abu Dhifan, itu orang yang banyak menerima kedatangan tetamu. Kerana apa? Baginda akan memuliakan mereka. Dan Nabi Ibrahim ini lahir pada masa raja yang diktator panggil. Ini diktator, susah nak sebut, belik lidah. Yakni raja yang yang suka merampas kuasa, dan dia zalim, yang bernama Namrud. Di daerah Babil. Babil ini adalah di Iraq. Penduduk Babil ini pada ketika itu adalah penduduk yang kaya raya. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan pelbagai kenikmatan yang sangat banyak kepada mereka, tetapi mereka ini tidak beriman kepada Allah, dan mereka ini adalah dari kalangan orang-orang yang sesat, dan mereka ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini menyembah berhala yang mereka pahat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan dikatakan penduduk Babil di Iraq ini pada ketika itu juga ada menyembah Al-Kawakib As-Sab'ah, iaitu menyembah 7 bintang. Dan mereka juga memiliki berhala-berhala yang berbentuk matahari. Sebahagian berhala mereka ini berbentuk matahari, bulan dan juga bintang-bintang. Dan mereka ini, raja mereka iaitu Namrud ini adalah raja yang kafir. Dan Namrud ini seperti mana yang kita maklum, dia pernah mendakwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Kita tak meyakini Tuhan itu dari kalangan manusia, dan Tuhan itu tak sama dengan manusia. Kalaulah Tuhan itu manusia, maka akan ada ramai yang ada kesamaan dengannya akan mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Kerana itu kita menafikan Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala bukan Tuhan. Kerana kalau Allah Ta'ala dia itu daripada manusia, maka akan ada juga yang mendakwa dirinya itu sebagai Tuhan. Kerana itu kita kata Allah Ta'ala bukan Tuhan, Allah Ta'ala itu bukan manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan yakni tidak sama dengan manusia. Contohnya apa? Contohnya kalau Harun mengaku dia sebagai Tuhan,
maka sesuatu yang mempunyai kesamaan dengan sesuatu yang lain, maka juga akan didakwa sebagai Tuhan. Contohnya mereka yang menyembah matahari. Bukankah matahari dari satu sudut mempunyai kesamaan dengan manusia? Sama. Ini sama-sama mempunyai bentuk. Maka sesuatu yang berbentuk, kita kata itu bukan Tuhan. Kerana kalau Tuhan itu berbentuk, maka akan ada yang mendakwa apa yang mereka dakwa itu adalah Tuhan. Maka bagi kita totally, kita mengatakan semua itu bukan Tuhan. Sama ada berhala ke, bulan ke, matahari ke, bintang ke, ataupun manusia-manusia. Itu kaedah dalam akidah lah. Sesuatu yang berbentuk itu bukan Tuhan, dan setiap yang berbentuk berhajat kepada yang menciptakannya, dan yang berhajat kepada sesuatu ia tidak layak disembah, kerana sesuatu yang berhajat kepada yang lain ia lemah, maka yang lemah tak layak untuk disembah. Maka Namrud ini, dia pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Bahkan dia telah menyuruh kaumnya untuk menyembahnya. Maka dalam suasana yang penuh dengan kesesatan ini, maka lahirlah Nabi Ibrahim, yang mana baginda ini beriman sejak kecil lagi. Ini mesti kita yakin. Kerana ada setengah yang mengatakan Nabi Ibrahim ini pun pernah kafir, na'udzubillah. Dan ada yang pernah kata Nabi Ibrahim ini dahulu yang berada dalam kesesatan. Tidak, kita tak berkata sedemikian. Ini rentetan daripada mereka tersilap faham ayat Al-Quran, yang mana Nabi Ibrahim berkata hadza rabbi. Hadza rabbi bukan dengan makna inilah Tuhanku, tidak. Contoh kita kata seseorang itu dia kata ini kereta. Contoh dalam bahasa Melayu dia kata ini kereta. Maka orang akan tanya ini kereta. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim. Apabila mereka yang menyembah bulan, dia kata inilah Tuhan, Tuhan. Maka Nabi Ibrahim mempersoalkan ini Tuhan. Itu maknanya. Kerana Al-Quran kan kita tengok, dia tak ada tanda soal, dia tak ada tanda seru, kemudian tanda koma pun tak ada. Dia kalau macam kitab Jawi yang lama, kalau seorang itu dia tak betul-betul menekuni, memang dia tak akan dapat baca. Kerana kitab Jawi ni dia seolah-olah seumpama tulisan dia seumpama bahasa Arab yang tak ada koma, yang tak ada titik, berhenti kat mana, sambung kat mana. Ini daripada khabar yang sebelumnya ataupun dah masuk bab baru. Contoh. Maka Al-Quran dia tak buat tanda soal. Maka Nabi Ibrahim sebenarnya apabila berkata hadza rabbi, kalau diterjemah dalam bahasa Melayu, itu adalah soalan untuk tujuan mengingkari. Contohnya orang kafir, dia kata kepada kita inilah Tuhan. Maka kita pun tanya, ini Tuhan? Maknanya kita mengiyakan ataupun kita mengingkari. Kita sebenarnya mengingkari, ini bukan Tuhan. Gitu. Maka wajib kita meyakini Nabi Ibrahim ini baginda beriman sejak kecil lagi. Baginda tak pernah menyembah bintang atau berhala. Kerana kesemua itu yakni kerana kesemua Nabi ini terpelihara daripada kekufuran, sama ada sebelum diangkat menjadi Nabi ataupun selepas diangkat, yakni sebelum ataupun selepas diangkat menjadi Nabi, mereka tidak pernah berada dalam kekufuran. Dan juga kita telah beri peringatan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Ayat ini bukan maknanya Nabi kita berada dalam dhalah, dalam kesesatan, tidak. Dan bukan juga makna ayat ini Nabi berada dalam kebingungan. Kerana ada juga yang terjemah, dia tulis Nabi dahulu kami mendapati berada dalam kebingungan. Tidak, kita tak menyifatkan sifat tersebut. Bingung ini harus bagi manusia, tapi kita tak menyandarkan sifat tersebut kepada seorang Nabi. Kita telah menyebutkan ada beberapa sifat yang harus
berlaku kepada Nabi, kerana Nabi juga adalah manusia seperti kita. Tetapi bukan semua sifat harus itu berlaku kepada diri seorang Nabi. Contoh, kita harus tak berlaku sabakul lisan, yakni tersasul lidah, ataupun lidah kita ni berat, kadang-kadang nak sebut terbelit-belit kan. Harus berlaku kepada kita sabakul lisan, yakni nak menyebutkan huruf A tapi sebut huruf B. Contohnya apa? Contohnya kita selalu keluar naik motor, tiba-tiba kita keluar naik kereta, kita pun minta dengan isteri kita bagi apa? Helmet. Sebenarnya dalam fikiran kita nak kunci naik kereta bukan dia nak pakai helmet, tak begitu. Tapi kadang-kadang tersasul. Ini yang dimaksudkan sabakul lisan, ini tak harus berlaku kepada seorang Nabi. Kerana apa? Kerana secara rasionalnya, kalau seorang Nabi ini berlaku sabakul lisan, umat akan mempersoalkan, boleh jadi zina haram itu Nabi tersasul lidah. Maka itu umat tak boleh berkata sedemikian, kerana seorang Nabi tak akan berlaku sabakul lisan. Juga Nabi Musa ini kita tak kata tentang baginda telo dan pelak seperti yang kita sebutkan sebelum ini. Kerana telo dan pelak ini harus berlaku kepada diri seorang manusia yang bukan Nabi. Contohnya kita, pelak, telo, tak boleh sebut S. Nak sebut kerusi jadi kurusi contohnya. Nak sebut ar tak keluar ar, jadi benda lain. Ini harus berlaku bagi diri kita. Tapi jangan kita kata Nabi Musa ini pelak dan telo. Tidak. Tapi kesan daripada Nabi Musa makan bara api kan di hadapan Fir'aun. Seingat saya yang pernah saya ambil zaman sekolah rendah dulu, kita pernah dengarkan yang menjaga ingin menjaga Nabi Musa, tapi Fir'aun pada waktu itu dia tak nak, kerana dia takut nanti yang mimpi dia, nanti kita akan sebut kisah Nabi Musa. Dia takut mimpi yang dia mimpi itu, yang ditakwil itu menjadi kenyataan. Yakni ada akan datang anak lelaki ini yang dia besar, dia akan menjatuhkan dirinya. Maka dikatakan diberi pilihan, pisang ke buah api. Maka Nabi Musa memilih api. Maka kesan daripada bara api itu, daripada itu menyebabkan lidah Nabi Musa cedera. Tapi tidaklah menyebabkan Nabi Musa ini pelak ataupun telo, ataupun nak sebut contoh nak sebut jadi S contoh. Ini tak akan berlaku. Yakni apa yang berlaku kepada Nabi Musa yakni sedikit perlahan. Tapi bila Nabi Musa dapat menyebutkan, maka itu lancar, fasih dan membahagikan. Cumanya nak sebut itu berlaku sedikit perlahan. Maka kita tak kata tentang seorang Nabi ada Nabi yang pelak dan telo. Okey, baik. Maka begitu jugalah tentang Nabi, semua para Nabi, terutamanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditafsirkan ayat Al-Quran Nabi dahulu pernah berada dalam kesesatan ataupun berada dalam kebingungan. Kita mungkinlah kalau bos bagi kerja banyak sangat kan, kita kata aku dah bingung dah, tak tahu nak buat apa ni. Kadang-kadang kita sampai dalam keadaan tersebut, tak tahu nak buat apa-apa. Maka kita tak istilahkan Nabi ni bila duduk di dunia, Nabi dalam satu keadaan Nabi kebingungan, kesesatan, aku ni nak buat apa kat dunia ni. Tak, kita tak menyifatkan Nabi sedemikian. Tapi ulama kata makna ayat ini seperti mana yang ditakwil oleh Qadiyat menyebutkan bahawasanya Nabi kita dahulu sebelum mendapat wahyu tidak dibimbingi dengan wahyu. Itu maknanya. Bukan Nabi dahulu maknanya kami mendapati dia ini berada dalam kebingungan, maka kami membantunya keluar daripada kebingungan. Tidak. Tapi ulama menafsirkan makna firman Allah Ta'ala surah Ad-Duha tadi dengan erti Nabi dahulunya tidak dibimbingi dengan wahyu. Nabi tidak dibimbingi dengan wahyu, kemudian setelah itu Nabi dibimbingi dengan wahyu. Maka ini beberapa benda yang penting. Juga Nabi Ibrahim lah. Jangan kita kata Nabi Ibrahim dahulunya berada dalam keadaan musyrik, dalam keadaan mensyirikkan Allah, ataupun dahulu berada dalam kesesatan, kemudian baru nak mencari
kebenaran, iaitu agama Islam. Siapakah Tuhan yang berhak disembah? Tidak. Para Nabi ini mereka telah diberi ilham sejak daripada kecil. Maka ilham yang mereka dapat ni adalah mereka ini akan cenderung kepada ini yang adalah benda yang benar. Walaupun mereka tak mendapat wahyu, tapi Allah Ta'ala mengurniakan ilham untuk mengetahui perkara yang benar, dan mereka mengikuti apa yang benar. Ini para Nabi, Allah Ta'ala mengurniakan ilham kepada mereka dengan keimanan. Maka tak pernah pun berlaku kepada Nabi Ibrahim akan penyembahan selain daripada Allah. Kemudian ulama kata dalil yang paling mudah nak tolak dakwaan yang mengatakan Nabi Ibrahim ini pernah mencari-cari akan Tuhannya, dan ini kita beri peringatan baliklah. Nanti kita ada orang yang keluarkan satu alpika, dia kata Nabi Ibrahim pernah mencari-cari akan Tuhannya. Maka ulama kata dalil yang paling mudah nak tolak golongan yang berkata sedemikian. Apakah tujuan utama seorang Nabi diutuskan? Untuk menyeru manusia supaya beriman kepada Allah. Maka kenapa mereka tidak menggunakan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka? Bagaimana Allah Ta'ala mengutuskan Nabi yang mana Nabi tersebut pun tidak kenal Allah? Jadi peliklah. Yakni tak dapat tidak, seorang Nabi itu yang diutuskan adalah seorang yang mengenal Allah. Bukan maknanya dia sendiri pun tak kenal Allah. Maka dia pun kata kepada kaumnya, jom kita sama-sama cari Tuhan. Saya pun tak kenal. Maka apakah hikmah diutuskan seorang Nabi? Gitu. Maka setelah Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim ini dengan risalat Islam, maka baginda menyeru kaumnya supaya menyembah Allah, dan baginda juga menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan selain daripada Allah, yang mana mereka ini menyembah berhala, dan mereka ini pakar dalam membahasnya, dan mereka juga pakar dalam menghiasi berhala mereka, dan juga mereka ini melakukan sembelihan bagi tujuan penyembahan kepada patung-patung sembahan mereka. Maka apabila Nabi Ibrahim ini menyeru mereka agar mengesakan Allah, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini tidak mengindahkan kata-kata Nabi Ibrahim. Bahkan mereka ini bersikap takabur dan sombong, dan mereka ini mestilah yakni mereka ini diketuai oleh raja mereka sendiri, iaitu Raja Namrud bin Kanaan. Maka setelah mana Nabi Ibrahim ini melihat kaumnya masih lagi bertetap, yakni berkeras untuk menyembah berhala-berhala, maka Nabi Ibrahim ini mengambil keputusan untuk menghancurkan berhala-berhala, yang mana tujuan utama Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut supaya menjadi hujah kepada mereka itu sendiri. Apa hujah ke atas mereka itu sendiri? Yakni kenapa kamu membahak patung dan kamu menyembahnya, sedangkan apa yang kamu pahak dan kamu sembah itu dia sendiri tak boleh mempertahankan dirinya sendiri, apatah lagi memberi manfaat kepada kamu. Maka Nabi Ibrahim ini pada waktu itu, mereka ini kaum Nabi Ibrahim ini pada waktu itu mereka akan ada satu hari kebesaran bagi mereka. Yang ini mereka akan keluar ke kebun-kebun, mereka akan keluar ke tanaman-tanaman mereka. Yang ini mereka nak, yang ini seumpama hari perayaan bagi mereka lah. Maka Nabi Ibrahim ini mengambil peluang ini untuk masuk ke dalam rumah sembahan mereka yang terdapat berhala-berhala. Maka ada satu berhala yang besar di tengah, dan di kiri dan di kanan ada berhala-berhala yang kecil. Maka Nabi Ibrahim telah mengambil sebilah kapak ini, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini di kiri di kanan, dan membiarkan berhala yang besar yang berada di tengah. Kemudian digantungnya kapak tersebut. Yang saya ambil daripada guru saya kapak, mungkin sebahagian guru dia terjemah tukul ke, tapi walau bagaimanapun maksudnya samalah. Ini menggunakan alat untuk memecahkan berhala-berhala yang kecil, kemudian dibiarkan berhala yang besar, yang digantungkan
alat yang memusnahkan berhala itu di leher berhala yang besar. Maka apabila mereka pulang ini, terzahir kepada mereka bahawasanya berhala-berhala sembahan mereka ini tak mampu pun untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Maka inilah yang kita sebutkan tadi, Nabi Ibrahim ingin menjadikan satu hujah bagi mereka itu sendiri, yakni perbuatan Nabi Ibrahim itu adalah satu hujah kepada diri mereka sendiri. Tapi mereka ini, walaupun begitu, mereka tetap tidak terima dan tetap tidak faham apakah tujuan sebenar Nabi Ibrahim melakukan sedemikian. Kan tadi Nabi Ibrahim pecahkan untuk buktikan kepada mereka, di mana akal waras kamu? Kamu menyembah sesuatu yang kamu faham dan sesuatu yang tak boleh memberi manfaat kepada kamu. Bahkan bila aku pecahkan berhala yang besar ini, seolah-olah sedemikianlah, yang kecil ini dia pun tak boleh nak mempertahankan diri sendiri, apatah lagi kalau diri sendiri pun tak boleh nak mempertahankan, maka apatah lagi dia tak akan boleh memberi manfaat kepada kamu. Tapi kaum Nabi Ibrahim ini tak faham tujuan Nabi Ibrahim melakukan sedemikian. Maka mereka ini menjadi marah dan mereka ingin membalas dendam, membalas balik terhadap apa yang Nabi Ibrahim lakukan. Maka mereka memilih satu azab yang paling dahsyat, iaitu mereka ini menyediakan satu lubang ni untuk membakar baginda, dan mereka ini menghimpunkan semua kayu, yakni mereka mengumpulkan semua kayu yang mereka jumpa. Contohnya mereka jalan jumpa, mereka ambil dan mereka letakkan dalam lubang tersebut. Yang mereka mengumpulkan kayu api dengan begitu banyak sekali, dan mereka melemparkan dalam satu lubang yang begitu besar, sekira-kira kalau seekor burung lalu pun burung tersebut akan hangus terbakar. Dan mereka ini tidak ada cara pun, mereka tak dapat, mereka tidak mendapati cara untuk mereka mendekati diri mereka ke lubang api tersebut. Yakni mereka tak boleh. Apakah cara yang mereka boleh lakukan untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam lubang tersebut? Kerana lubang ini apinya begitu marak dan keluar bunyinya, dan bahannya itu begitu panas, sekira-kira kalau burung lalu akan jatuh retung burung tersebut. Maka dalam keadaan ini, iblis yang dilaknat ini datang kepada orang kafir, mengajarkan kepada mereka untuk buat sebuah alat yang dinamakan sebagai manjanik. Manjanik kalau sini panggil apa? Lastik lah, lastik. Manjanik itu yang contohnya dalam keadaan peperangan kan, maka letak dalam tu dia seumpama lastik lah kalau kita. Kalau lastik yang tangan itu kan, tapi dia yang dalam bekas itu, maka diletakkan dalam bekas tersebut. Maka mereka ini mengambil Nabi Ibrahim dan diikat akan tangan dan kaki baginda. Dan Nabi Ibrahim AS tak kala ditangkap oleh golongan kufar ini, baginda membaca la ilaha illa anta subhanak lakal hamdu wa lakal mulk la syarika lak. Kemudian semasa Nabi Ibrahim ini dilemparkan ke dalam api, baginda mengucapkan dengan penuh tawakal kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala telah mengurniakan mukjizat yang jelas kepada baginda. Baginda tidak dibakar oleh api, dan langsung baginda ini tidak merasai kesakitan, sekalipun baju yang dipakai oleh baginda ini pun tidak terbakar. Cumanya yang terbakar itu adalah ikatan yang ada pada tangan baginda dan kaki baginda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Yakni Allah Taala telah memerintahkan api tersebut supaya ia menjadi sejuk dan sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Maka jadilah api tersebut sejuk dan sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Dan manusia pada ketika itu, orang-orang kafir ini, mereka tak syak lagi, tak ragu-ragu lagi, mesti Nabi Ibrahim sudah retunglah, hangus terbakar. Dan mereka ini setelah beberapa hari ini, mereka diminta oleh Namrud ini
untuk melihat Nabi Ibrahim, yakni kerana dia pada waktu itu setelah beberapa hari, maka Namrud ini dia tak ragu-ragu lagi bahawa Nabi Ibrahim ini sudah dibakar oleh api yang marak tersebut. Maka Namrud ini apabila dia tidak ragu-ragu, tapi dia melihat bahawasanya Nabi Ibrahim ini dalam keadaan duduk, yakni Nabi Ibrahim rupa-rupanya belum lagi terbakar. Maka Namrud dalam keadaan ini dia meminta pengikutnya ini untuk membina lebih kurang satu menara lah untuk dia lihat adakah benar apa yang dia lihat itu adalah Nabi Ibrahim. Kerana dia pada awal-awal lagi dia tak ragu Nabi Ibrahim itu telah terbakar, tapi dia tengok ada lagi rupanya. Maka dia meminta supaya pengikutnya membina kepadanya satu menara untuk dia lihat dan pastikan apakah yang berlaku. Lalu mereka membina sebuah menara ini dan Namrud ini naik ke atasnya. Maka Namrud melihat Nabi Ibrahim sedang duduk dan Namrud ini memanggil Nabi Ibrahim dan berkata kepadanya, adakah kamu mampu keluar daripada api? Maka Nabi Ibrahim kata, ya, saya mampu. Maka kata Namrud lagi, adakah kamu bimbang sekiranya kalau kamu masih berada dalam api tersebut, kamu akan mendapat kemudaratan? Jawab Nabi Ibrahim, tidak. Maka walaupun mereka ini melihat apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, ini adalah satu mukjizat, tetapi kaumnya tetap berada di atas kekufuran. Bahkan sebahagian kecil sahaja daripada mereka yang beriman, dan sebahagian daripada mereka yang beriman itu menyembunyikan keislaman mereka kerana mereka takut kepada Namrud. Maka ini beberapa kisah tentang Nabi Ibrahim. Cumanya di sini kita nak menyebutkan, dalam kisah ini terkandung beberapa pengajaran yang kita dapat ambil. Pertama, dari sudut akidah yang ulama ambil adalah Allah Ta'ala mencipta segala sesuatu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kepada sebab-sebab berlakunya sesuatu. Adapun api, dia tidak menciptakan, yang ini tidak menciptakan kebakaran, tidak menciptakan panas, tetapi yang menjadikan, contohnya lah yang paling mudah untuk kita faham, ubat itu dia tak menciptakan kesembuhan, tapi ubat itu hanya sebab. Tapi yang menciptakan sebab yang terhasil daripada memakan ubat itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini diambil dalil ini daripada kisah apa? Kisah Nabi Ibrahim. Tengok api tidak membakar Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan kepada kita yang menciptakan api dan yang menciptakan kesan, disebabkan api itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Api itu dia tidak ada kuasa, dia tak ada, yang ini dia tak ada kuasa dengan erti mencipta. Mencipta ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga selain daripada itulah makan, kemudian yakni kita apabila lapar kita makan. Bukan makan itu yang berkuasa menciptakan hilangnya kelaparan, tidak, tapi itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ini dari sudut akidah, jangan kita kata kalau saya lapar, Allah Ta'ala yang berkuasa menciptakan hilangnya lapar, kemudian kita tak makan. Tidak, bukan dengan makna tersebut. Cuma dari sudut akidah kita ingin menyebutkan kedua-duanya sama ada makhluk itu sendiri dan sebab yang terhasil daripada makhluk itu adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tidak mencipta. Maka ini pengajaran yang pertama, iaitu Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu, adapun sebab itu tidak mencipta. Yang kedua, pengajaran yang lain adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala membantu hamba-hambanya yang soleh. Allah Ta'ala membantu hamba-hambanya yang soleh. Maka Allah Ta'ala telah membantu Nabi Ibrahim daripada golongan-golongan yang jahat, walaupun pada ketika itu
Nabi Ibrahim keseorangan diri, sedangkan manusia yang berada di sekeliling baginda menyembah berhala. Juga pengajaran lain adalah kita tak mampu untuk mencipta petunjuk bagi hati yang kita ingin dapat petunjuk. Contohnya apa? Contohnya, kita suka untuk orang ini dia mendapat petunjuk daripada Allah. Kita hanya menunjukkan petunjuk, yakni agama Islam adalah agama yang benar. Kita mampu untuk tunjukkan sahaja. Tapi yang menciptakan petunjuk ataupun hidayah bagi hati-hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengajaran yang lain daripada kisah ini, yakni Nabi Ibrahim ingin manusia mendapat petunjuk, tapi baginda tak boleh mencipta petunjuk ataupun dengan makna hidayah itu pada hati manusia. Ini disebut di dalam Al-Quran, yang mana yang menciptakan petunjuk itu pada hati-hati manusia itu bukan para nabi, itu bukan manusia, tetapi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna tadilah, kita hanya mampu untuk menunjukkan jalan yang benar, iaitu agama Islam, tapi yang menciptakan hidayah pada hati manusia itu adalah Allah. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, man ahbabta di sini bukan dengan makna orang yang engkau sukai, tapi orang yang engkau inginkan. Kerana Nabi SAW tidak menyukai orang-orang kafir, kerana disebut dalam Al-Quran, fa innallaha la yuhibbul kafir, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meredai orang-orang yang kafir. Maka man ahbabta bukan maknanya kamu tidak mampu, tidak boleh menciptakan hidayah bagi orang yang engkau sukai, bukan makna dengan sedemikian, tapi makna orang yang engkau inginkan, itu maknanya. Bahkan Allah Ta'ala yang menciptakan hidayah dalam hati mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka di sini menunjukkan juga kepada kita bahawasanya sebahagian daripada manusia mungkin kita telah beri dalil kepadanya, tetapi dia tetap tidak ingin menerimanya. Maka kita ingatlah kisah Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim bukan hanya datang dengan hujah-hujah yang kuat, tetapi Allah Ta'ala menyokong baginda. Bagaimana? Dengan adanya mukjizat. Tetapi sebahagian ada yang beriman dan sebahagian ada yang tidak beriman. Maka begitu juga kita, jangan disebabkan manusia tidak menerima ajakan kita, jom datang ke surau kita sama-sama mendengar majlis ilmu, maka jangan kita berputus asa, terutamanya kepada ahli keluarga kita. Tapi kita berterusan menyeru dakwah kepada mereka. Kerana apa? Kita hanya menunjukkan jalan, tapi yang menciptakan hidayah bagi mereka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di sini kita nak menyebutkan apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, bahawasanya Nabi Ibrahim ini tidak tidak dibakar ataupun tidak dibakarlah, ini tidak terkesan dengan api. Itu juga berlaku kepada salah seorang dari kalangan umat Nabi SAW, iaitu Abu Muslim Al-Khawlani. Setelah mana berlaku perkara tersebut kepada beliau ini, dia ada kisahlah bagaimana beliau ini pernah untuk dibakar ini. Saya ingat saja pada waktu itu zaman Musailamah Al-Kadzab ke apa, saya tak ingat kisah tu. Dia ada berlaku satu kisah ni, dia dibakar kerana dia tidak mengakui Musailamah Al-Kadzab ini adalah seorang Nabi. Maka dikatakan dia dibakar. Tapi saya tengok balik kisah tersebut, saya tak tulis kat sini, tapi itu saya ingat, tapi saya pastikan balik. Cuma yang saya tulis yang kat sini adalah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim itu juga berlaku kepada salah seorang daripada umat Nabi SAW, yang mana beliau ini dibakar, tetapi api tidak membakarnya, iaitu Abu Muslim Al-Khawlani.
Setelah mana perkara itu berlaku kepada beliau, beliau datang di Madinah di masjid, dan pada waktu itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini terkenal dengan orang yang kuat kasyafnya, yakni dia dikurniakan karamah, yakni kelebihan, dia ada kasyaf, yakni dia dapat ilham. Maka apabila dia, yakni Abu Muslim Al-Khawlani ni datang, maka dia tanya, min aina, kamu daripada mana? Maka dia jawab, minal Yaman, saya dari Yaman. Kemudian Sayyidina Umar ni tanya, anta Abu Muslim Al-Khawlani, kamu ini Abu Muslim Al-Khawlani? Maka dia pun jawab, beliau jawab, ya, saya. Maka Sayyidina Umar ini berkata kepadanya, alhamdulillahilladzi ja'alana fi ummati Muhammad min huwa mithlu Khalilu Ar-Rahman Ibrahim, yakni Nabi Sayyidina Umar ini berkata kepadanya, yakni maksudnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah seorang daripada umat Muhammad ini seumpama Nabi Ibrahim, seumpama Nabi Ibrahim, yakni dari sudut tidak dibakar api, bukan dari sudut darjat, kerana dari sudut darjat tidak ada seorang pun yang mencapai darjat Nabi Ibrahim, yakni dari sudut kenabian itu, yakni tak ada. Cumanya dari sudut darjat yang tinggi itu adalah Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dari sudut darjat sama dari sudut Nabi Ibrahim itu tak sama dari sudut darjat. Bahkan waliullah ni, walaupun mereka setinggi-tinggi darjat, mereka tetap tak akan sama, walaupun dikatakan 1000 wali, tak akan sama dengan satu orang Nabi. Maka kalau ada orang dakwa gurunya itu mempunyai darjat yang mana seorang Nabi pun tak pernah sampai, bahkan gurunya itu telah berada di dasar laut, tapi Nabi ini hanya berada di tepian laut, maka ini adalah ajaran sesat. Kerana kewalian tidak akan mengatasi kenabian. Walaupun 1000 wali, darjat seorang Nabi itu lebih tinggi daripada 1000 wali. Maka insya-Allah nanti kita sambung lagi kisah Nabi Ibrahim ini. Kemudian kita akan menyebut bahawasanya baginda ini berdakwah di Iraq, kemudian berhijrah ke Palestin, dan kita akan menyebutkan baginda ini bersama dengan anak saudaranya. Anak saudara Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Lut. Nabi Lut. Maka insya-Allah sampai sini kita tahlil 3 kali dan kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.